Okey, sekejap saya rekod dulu. This call is now being recorded. Ni boleh nampak. Okay, hari ni kita nak masuk bab 5. Matematik tingkatan 5. Bab 5 ni tajuk besar dia adalah kekongruenan, pembesaran dan gabungan transformasi. Okey, yang ini 5.1, 5.2, 5.3. Okay, kita akan belajar 5.1 dululah, kekongruenan. Okey, lepas kita dah habis 5.1 baru kita pergi 5.2 dan 5.3. Okey, objek standard pembelajaran ataupun objektif pembelajaran untuk 5.1 kekongruenan. Pelajar-pelajar boleh dia ada 3 standard pembelajaran. Okay, di akhir pembelajaran nanti, pelajar-pelajar sepatutnya dia boleh membezakan antara bentuk kongruen dan bukan kongruen berdasarkan sisi dan sudut. Okay, seterusnya pelajar boleh membuat dan menentusahkan konjektur terhadap kekongruenan segitiga berdasarkan sisi dan sudut. Okay, yang seterusnya, di akhir pembelajaran nanti, pelajar boleh menyelesaikan masalah yang melibatkan kekongruenan. Okey, kalau you nampak bentuk-bentuk yang ini, okey, nampak tak kereta di mana tayar depan dan tayar belakang dia sama. Okay, kenapa sama? Supaya kereta tersebut bergerak di dalam keadaan yang seimbang. Okey, so yang ini kongruen, tayar depan kongruen dengan tayar belakang. Okay. Begitu juga dengan menara kembar Petronas. Okey, ini sama, bentuk yang sama. Okay. Jubin yang dipamerkan ini, corak dia, bentuk dia semua sama kecuali kedudukan dia sahaja berbeza. Okey, so cikgu nak tunjukkan kamu satu file GeoGebra sekejap. Okey, nampak ya? Okey, so ada 3 bentuk segi empat. Yang kita nampak daripada mata kasar dia hampir-hampir sama atau hampir-hampir sama. So kita nak buktikan bahawa memang dia sama ke ataupun tak sama. Okey, so cikgu nak seret atau drag yang ini bentuk asal ya. Yang putih ni bentuk asal. Okey, yang bentuk berwarna yang pertama ni saya nak seret dia atau saya nak drag dia pergi ke bentuk asal supaya dia bertindih. Saya nak tarik dia. Okey, nampak tak? So dia bertindih secara tepat. Apabila bertindih secara tepat, jadi kita dapati bahawa setiap sisi dia memang sama panjang lah. Dan juga setiap sudut dia sama besar. Jadi apabila setiap sisi dia sama panjang dan setiap saiz sudut dia sama besar, maka dia boleh bertindih secara tepat. Okey, kita drag pula yang ni. Yang warna lagi satu. Tarik. Okay, nak tindihkan dia boleh ke tak boleh? Okey, nampak tak? Bila cikgu cuba tindihkan tak boleh, kenapa? Sebab dekat sini sudut dia tak sama ni. Okey, satu yang ini, yang satu lagi, satu adalah 75.29, satu lagi adalah 70.29. Okey, apabila ada satu je sudut yang tak sama saiz, dia sudah jadi tak kongruen. Okey. Okey, thank you. Kita apa-apa type down. Sekejap, kita pergi balik file kita tadi. Okey, contoh satu. So dah faham lah apa idea dia kongruen kan? Kongruen tu dia ada 3. Ada 3 kriteria penting. Yang pertama, selepas cikgu dah tunjuk tadi GeoGebra tu, kita dapati bahawa kongruen adalah ukuran sisi sepadan dia sama panjang,
saiz sudut sepadan sama besar dan dia boleh bertindih tepat. Okey, bertindih tepat. Okey, contoh yang pertama, buku teksnya. Contoh 1, tentukan sama ada setiap pasangan rajah yang berikut adalah kongruen. Okey, sila buka buku teks kamu. Okey, yang A, contoh 1. Muka surat berapa tu? Okey, jawapan dia kongruen ke tak kongruen? Okey, kita kena kenal pastilah sisi sepadan. AB tu sama dengan RP 5. Okey, sini dah. Okey, yang ini AC sama dengan PQ 12. Okey, kalau kamu belajar tingkatan berapa saya tak ingat, kamu mesti dah hafal keri rangkap Pythagoras. Dia ada keri rangkap Pythagoras, dia ada 3, 4, 5, 6, 8, 10, 5, 12, 13, satu lagi 7, 24, 25 ni yang paling asas lah yang kita hafal. Kalau tanpa kita buat teorem Pythagoras pun kita dah boleh tahu yang ini 13. Okay, kalau nak buat jalan kerja boleh 5 kuasa 2 tambah 12 kuasa 2 untuk dapatkan BC. BC sama dengan 25 tambah 144, 169, punca kuasa 2 dia 13. Okey, yang ini semua hafal lah. Perkara asas saja. So sini 13 ni BC adalah sepadan dengan RQ 13. Okey, yang ni 90, yang ni 67.4, yang ni 22.6. Okey, ni 90, 22.6. Jadi yang ini 180 tolak 90 tolak 22.6 dapat tak 67.4 dapat. Okey, dia akan dapat. Jadi apabila ada ciri-ciri di mana semua sisi sepadan, lepas tu semua sudut sepadan dia sama besar, maka jawapan dia ya kongruen. Okey. Okey, ini contoh 1, ini contoh 1 juga ke? Ya, contoh 1 lagi tapi soalan B. Okey, tentukan sama ada setiap pasangan rajah yang berikut adalah kongruen. Okey, yang FP ni dia sama dengan PQ. Ni kan kalau kita nak tindihkan dia, macam tindihkan tadi tu, gerakkan dia supaya dia bertindih. So kita kena bandingkan FE ni dia sepadan dengan PQ lah. FE dia sepadan dengan TS, sorry. Okey, FE dia sepadan dengan TS sama dengan 3. Okey, lepas tu 10 ni AF kan, AF sepadan dengan UT sama dengan 10. Okey, ni sepadan lah. Okey, ni bila kita pusing dia ke sana, yang FE ni akan bertemu dengan TS. Yang 10 ni akan bertemu dengan 10. Okey, yang selebihnya RS yang ni sama dengan ED sama dengan 7. Okay, sebab apa 7? RS ni 10, yang atas 10, bawah 3, 10 tolak 3, 7. ED mana ED? ED yang ni kan satu tanda, maksudnya ni 3, yang ni 3. Okay, yang panjang AF tu 10 tolak 3 sebelah sini dapat 7. Okay, sama. Yang tak sama ada 2 iaitu PU tak sama dengan BA. PU tak sama dengan BA sebab yang PU tu dia adalah 4 kan, sini 4 tambah 3, sini 3 sebab dia ada 2 tanda, 4 tambah 3 dah jadi 7. Okey, jadi panjang ni 7 tapi panjang BA tu 8. So 8 dia tak sama dengan 7. Okey, lagi satu DC. DC, mana DC? Okey, DC. Yang ni DC. DC ni 8 bawah 8, yang atas 3, 8 tolak 3, 5. Di sini 5. Satu lagi RQ.
RQ 4. Okey, so DC dia tak sama dengan RQ, jadi 4 tak sama dengan 5. Ada dua sisi sepadan yang tak sama panjang, jadi dia tidak kongruen. Okay, dia tidak kongruen. Okay, contoh C. Contoh C. Okay. So kalau kita tindihkan dua bentuk ini, adakah ianya sama ataupun betul ke dia bertindih secara tepat? Okey, sini 8, satu tanda, so sini 8, sini dua tanda, sini 8, 90, 90. Okey, 360 tolak, kita nak cari sudut ni ya, ABC. 360 tolak dengan 90, tolak 90, tolak 83, maka sudut ADC adalah 97. Ini 97. Jadi sudut ADC ini sama dengan sudut QRS juga 97. Okey, yang ini 360 tolak 90, tolak 97, tolak 83 dapat 90 dekat sini. Okey, sudut dia semua sama besar dan semua sisi dia juga sepadan. Jadi kita katakan dia adalah kongruen. Kita sedang membandingkan dua bentuk poligon sama ada ianya kongruen ataupun tidak. Okey, contoh satu lagi bahagian D. Okey, nampak dua-dua ni memang segitiga. Okey, ini apa nama dia? Segitiga apa? Boleh tulis tak dekat tu? Chatting tu. Nama dia, ada nama untuk segitiga ni. Segitiga apa? Segitiga sama sisi ke? Nama dia cikgu nak. Tolong type. Segitiga apa ni? Betul Liwe, thank you. Segitiga sama kaki. Okey, sama kaki. Kalau sini 8, sini 8, sini 8, sini 8, samalah. Okey, apa yang tak sama tu? Okey, kalau sama kaki maksud dia sudut yang 70 ni mesti sini 70. Okey, kalau jumlah sudut pedalaman untuk segitiga 180, tolak 70, tolak 70. Okay, untuk kita dapatkan sudut ACB, jadi 180 tolak dengan 140 dapat 40 kan? Okey, sini 40. Okey, so tak samalah. Kalau yang ini 50, 180, kita nak dapatkan sudut RQP 180 tolak 50 bahagi 2. 130 bahagi 2, 65. Ini 65, ini 65. Okey, so dia tak sepadan. Tak sama besar. Sisi sepadan tapi saiz sudut tak sama besar. Jadi dia tidak kongruen. Okey, so jawapan dia tidak kongruen. Okey, apakah ciri-ciri kekongruenan segitiga? Kita nak bandingkan segitiga, so cikgu nak buka lagi satu file GeoGebra nak tunjuk kamu sekejap. Okey, nampak tak ni? Okey, sekarang ni ada dua segitiga tetapi yang gambar pertama ni dia tak tertutup. Gambar kedua ni cikgu nak seretkan supaya dia jadi segitiga yang berbentuk lengkap lah. So saya nak tarik yang warna merah ni supaya dia bertemu. Okey, nampak? Dia akan jadi sama. Okey. Cuba saya nak tukar kedudukan dia. Saya tak nak dia dekat sini, saya nak tukar di tempat lain. Jadi saya nak adjust dia bagi sama. Okey, nampak tak? Di mana-mana pun segitiga tu, kalau kita tukarkan tempat dia, nanti kita akan belajar putaran, translasi, pantulan, dia akan mengekalkan bentuk yang sama. Okey. Boleh juga jadi tak sama. Jadi tak sama nampak macam ni. Tapi ini bukan segitiga lah, terlebih kan.
Okey, so cikgu nak cakap apa sekarang ni? Okey, yang ini nanti kita akan belajar. Segitiga, yang ini dikenali sebagai objek lah. Objek. Okay. So, objek ini dia akan menjelmakan, transformkan dia melalui sama ada putaran, pantulan, translasi, dia akan mengekalkan bentuk yang sama, iaitu kongruent. Kecuali ada satu lah yang tak mengekalkan bentuk yang sama, iaitu pembesaran. Pembesaran dia tak kekalkan bentuk yang sama sebab dia lebih besar atau lebih kecil. Okey, putaran. Kalau pantulan, kita lukis paksi pantulan dekat sini, asal lari dengan paksi X, kita akan dapat bentuk dia dekat sini kan. Okay, nanti bentuk dia akan sama juga. Ataupun kalau kita gerakkan dia secara translasi, dia akan jadi dekat sini contohlah. Yang image dia, so dia akan mengekalkan bentuk yang sama. Jadi apabila kita nak bandingkan dua segitiga, dia ada 6 sifat yang kamu perlu belajar, yang kamu perlu tahu. Sifat yang pertama adalah sisi, side ataupun secara ringkas dia SSS. Okey, apa itu SSS? Okey, apabila ada dua segitiga yang tiga-tiga sisi dia sama panjang. Jadi dia adalah mematuhi sifat yang pertama, SSS. Okey, yang kedua, sisi, sudut sisi, SAS, side angle side. Iaitu apabila dua sisi sepadan dia sama panjang dan nampak tak ada satu sudut ni dia tercangkum antara dua sisi itu. Okey, sudut ni sama saiz, tapi sudut ni dia tercangkum antara dua sisi. Jadi sifat dia adalah SAS, side angle side. Okey, side, sini side, ni angle, ni side kan. Okey, sifat kongruen yang ketiga adalah angle side angle. Okey, apabila dua sudut sepadan, yang ni sepadan dengan ni, yang ni sepadan dengan ni adalah sama saiz dan satu sisi sepadan adalah antara. Okey, yang ini tengah-tengah dia, tengah-tengah sudut. Jadi side angle, angle side angle. Jadi ASA. Okey, ASA. Okey, 4. Okey, sudut sisi apabila dua sudut sepadan adalah sama saiz dan satu daripada sisi sepadan dia bukan terletak di antara dua sudut itu adalah sama panjang. Maksudnya sisi ni dia tak ada dekat tengah-tengah sudut tu. Sisi tu boleh berada sama ada dekat sini BC atau dia boleh berada sama ada dekat AB. Asalkan dia tak berada dekat tengah-tengah. Kalau dia berada dekat tengah-tengah dia dah jadi ASA. Kalau dia tak berada tengah-tengah dia dah jadi AAS, angle side. Okey. Kalau yang ASA tu side tengah-tengah. Okey. Okey, sifat yang kelima, ketiga-tiga sudut sepadan adalah sama saiz. Okey, ini senang je sebab kita nampak angle. So AAA. Yang macam pertama tadi SSS senang je, side. Okey, angle. Okey, AAA. Yang keenam, yang terakhir, dua sisi sepadan adalah sama panjang dan satu daripada sudut sepadan yang bukan tercangkum antara dua sisi itu adalah sama saiz. Maksudnya sudut dia ni dia tidak berada di tengah-tengah sisi sepadan. Dia berada di tempat lain, sama ada dia berada di sini atau dia berada di sini. So nama dia SSA, iaitu side angle. Okey, contoh 2, kita nak tentukan sama ada setiap pasangan segitiga yang berikut memenuhi sifat kekongruenan segitiga. Justifikasikan jawapan anda. Okey, justifikasi ni adalah kita memberi reason. Apakah alasan kita untuk kita pilih jawapan itu. Okay. Selalu kamu jumpa dalam peperiksaan, berikan justifikasi. Maksudnya dia nak alasan. Kenapa awak kata macam tu. Okey, B. Okey, kita lihat ada dua bentuk segitiga di mana setiap tiga-tiga sudut tersebut yang sepadan ni nilai dia sama saiz, 53.1 sama, yang ini 90 sama, 36.9 pun sama, tetapi
sisi sepadan dia tak sama, berbeza. Ini 4, ini 8, ini 5, ini 10, ini 3, ni 2. Sebab yang ini dia darab dengan 2 dapat 8. Jadi automatik kalau kita kira luas yang ini A ni 1/2 darab 3 darab 4. Okey, dia tak sama dengan yang ini 1/2 darab 8 darab 6 tapak darab tinggi. So luas dia tak sama. Jadi kita tak boleh katakan yang dua-dua sudut ini adalah kongruen. Ini tidak kongruen. Okey, untuk dua kes ini sisi-sisi sudut SSA dan sudut-sudut-sudut untuk dua kes sahaja kita tak boleh gunakan untuk menentukan dua segitiga adalah kongruen kecuali luas dua segitiga itu adalah sama. Untuk dua kes ini, satu dengan dua, kita tak boleh nak anggapkan betul-betul dia adalah sama kecuali luas dua segitiga adalah sama. Okey, maksudnya kesimpulan ni kalau kita nak kira luas yang sama mestilah tapak dengan tinggi dia sama. Jadi maksudnya sisi sepadan tak samalah. Sisi sepadan kena sama baru dia mematuhi sifat kongruen yang inilah kongruen ni. Kalau dia tak macam ni kan, dia tak sama sisi. Jadi dia tidak kongruen. Okey, so kita nak buat sedikit latihan. Sebenarnya cikgu nak tanya kamu ni soalan, tapi sebab cikgu ni mic ni dah problem pula, awak type je lah. Okey, nombor 2, tentukan pasangan segitiga berikut kongruen ke tidak. Okey, kalau dia kongruen, apa sifat dia? Kalau tidak, tak perlu bagi sifat. Kalau ya je cikgu nak apa sifat dia. Contohlah macam ni kan. Okey, yang ni dia kongruen sebab yang ni 90, yang ni sama sisi kan. Okey, jadi 180 tolak 90 bahagi 2, sini 45, sini pun 45. Okey, bila dua bentuk dia sama, ya, tapi sifat apa? Side, ni side lah. Ni angle, side. Side, angle, side. Okey, SAS. Okey, ada tak siapa nak jawab? Type je. Dia kongruen. Tak sama kan? Okey, tidak. Tidak kongruen. Okey, kita tengok 2B. Okey, 2B. Okey, 2B. Siapa nak buat 2B? Kongruen ke tak? Kalau kongruen, apakah sifat dia? Okey, type dekat chat room tu. Cikgu tunggu mesej masuk. Tak masuk lagi. Siapa-siapa je boleh jawab. Kongruen sebab sama saiz, Mia cakap. Okey, tapi sifat dia apa, Mia? Sifat kongruen tu. ASA ke, SSA ke, apa, SSS ke, AAA ke? Sifat dia apa? Okey, SSS betul. Thank you Dayana, betul ya Mia, ya kongruen, SSS betul. Okey, C, ya ke tidak? Kalau ya, apakah sifat dia?
Mutis ke Jason ke boleh jawab tak? Ya ke tidak? Ya kan? Ya. Apakah sifat dia? Okey, apabila side dia di tengah-tengah antara dua sudut yang sepadan, jadi sifat dia apa? Angle, side, angle. A, angle, side, angle. ASA. Okey, 2D. Yang ini, ya ke tidak? Kongruen ke tidak? Betul. Betul lambat naik. Okey, betul. Okey, yang ini? Betul, Puyan. Dia jawab Jason, betul. Mutis, betul. Okey, yang ni pula. Ya. Ya, betul. Dia kongruen tapi nak sifat dia. AAS. Betul. Tania, AAS. Okey, yang ni? Tidak. Tidak. Kongruen. Okey. Nampaknya pelajar dah menguasai ya 6 sifat tu. Ini cikgu tak nak pergi sini lah. Okey, so dalam kehidupan sebenar, dalam bidang kejuruteraan, konsep kekongruenan segitiga digunakan untuk membina penyokong jambatan supaya jambatan itu dapat disokong dalam keadaan yang seimbang. Dia sama seperti konsep kereta tadi tu, di mana tayar depan dengan tayar belakang dia sama supaya dapat mengekalkan keseimbangan. Di sini dia applykan dekat jambatan lah. Ini dalam kehidupan yang sebenar. Okay. So kita pergi kepada bahagian akhir, iaitu penyelesaian masalah yang melibatkan kongruen. Okay. Dia tak susah pun. Okay, itu pun kamu lihat contoh 5 di buku teks kamu. Okay, soalan dia. Okay, rajah di sebelah menunjukkan satu segitiga sama kaki. Okay, sama kaki dengan keadaan PQ dia sama dengan PR dia sama dengan QR. Okay, sama kaki. A dan B adalah masing-masing titik tengah bagi sisi PR dan QR. Ini A dengan B ni titik tengah bagi PR dengan QR. Okay, sekarang ni tunjukkan. Okay, tunjukkan bahawa segitiga PBR adalah kongruen dengan QAR. Okay, kalau cikgu lukiskan di sini, dia kata titik tengah kan. Okay, so saya lukis. Saya akan dapat 2 bentuk segitiga. Yang ni yang pertama, yang ni yang kedua. Okey, kita nak tunjukkan bahawa dia kongruen ke tak kongruen. Okey, segitiga PBR dan QAR memenuhi sifat apa? Sisi sudut sisi. Okey, sisi sudut sisi SAS, maka segitiga PBR dan QAR adalah kongruen. Okey, sisi sudut sisi. Okey, so sepadan kan? Sama panjang dan sama sudut dia sama saiz, jadi dia menempati ciri SAS. Okey, maksudnya ianya adalah kongruen.
Okey, 5.1 C. Yang ini latihan yang saya akan bagi kamu nanti, kerja rumah. Okey, sebelum tu saya nak bincang dulu soalan 3, mungkin ada yang tak boleh buat nanti. Okey, Muizuddin membahagikan tanahnya. Tanahnya berbentuk segi 4 tepat ni, segi 4 tepat dia bahagi kepada 2 bahagian yang kongruen. Okey, hitung perimeter dalam meter bagi setiap bahagian tanah. Kita nak kira perimeter bagi setiap bahagian tanah. Okey, sini 20. Okey, 20 ni satu tanda dia sama dengan sini 20. Sini 18, dua tanda dia sama dengan sini 18. Okey, kalau sini 20 sampai sini 20, yang ini 50. Yang ini sama dengan bawah kan? Sama dengan bawah 20, jadi 20, 50, 20 dah jadi 90 meter. Ini 20, ini 50, ini 20. Okey, ini 18. 18 tambah 18 jadi 30 berapa? 36. Okey, siapa boleh cari perimeter? Perimeter ni apa? Dalam meter bagi setiap bahagian tanah. Apa maksud perimeter? Perimeter adalah ukur lilit di luar sahaja. Okey, boleh type dekat ruangan tu. Nak cari perimeter. Perimeter bagi setiap bahagian tanah. Cikgu nak tengok jalan kerja dia, tolong type. Okay, ini bahagian tanah ada dua lah, yang ni satu, yang ni kedua. Dia kata bagi setiap bahagian tanah. Okay, setiap bahagian tanah, okey. Perimeter untuk bahagian pertama sama je dengan perimeter untuk bahagian kedua sebab dia kongruen. Okey, kita cari satu je, perimeter untuk bahagian satu. Sebab dia kongruen, so dia sama. So macam mana nak kira? Ada yang nak jawab? Okay, 20 ni tambah 18 tambah 50 tambah 18 tambah 50 tambah 20 tambah 36. Dapat berapa? Apa jawapan dia? Ha, betul, 212 Tanya, 212 meter. Okey, B luas. Okey, luas. Okey, luas dalam meter persegi, betul Biwe, betul Wardah, betul Puyan. Okey, luas dalam meter persegi bagi setiap bahagian tanah. Luas. Okey, ni kalau kita bahagikan dia, kita akan dapat 2 segi 4. Okey, so sini ni 36, 20, 50, 18. Okey, tolong kira luas. Satu 1620 betul. Macam mana dapat 1620? Sebab 36 darab 20 tambah 50 darab 18. Okey, cemerlang, bagus. 1620 meter persegi. Okey, ni pula soalan seterusnya. Okey, A. Rajah menunjukkan dua segitiga kongruen LMN kongruen dengan RST. Jadi bila dia kongruen, kita tak tengok dia punya sisi lah sebab dia nak tanya kita pasal sudut, jadi kita pergi dekat sudut lah. Okay, yang ini mematuhi sifat AAA ni, angle. Okey, so bila kita gerakkan dia ke sana supaya dia bertindih, nanti 55 ni dia sama dengan dekat sini tau. Okey, yang ini dia akan sama dengan sini. Cikgu buat color lain lah. Okey, yang ni
Dia akan sama dengan sini. Okey. Yang ini 65. Berapa ni? Yang hijau ni. Ni berapa? Sudut NML ni. Dia tengok huruf tengah-tengah. 180 tolak 55 tolak 65. Okey, boleh jawab dekat dalam ruangan chat tu. Okey, betul 60. Wadah, thank you. Dia dapat 60. Okey, so hijau sama dengan hijau kan? 2x tambah 30 sama dengan 60. Okey, selesai kan? Dapat berapa x? 15. Dia x dapat 15. Okey, thank you. Okey, yang ni last. Rajah menunjukkan sebuah segi empat sama A, B, C, D, E, F. Dalam segi empat terdapat dua segitiga kongruen A, B, C, D, G. Yang ni merah ni. Dan juga A, B, G, A, B, G, F. Yang atas ni lah. Okay. Diberi nisbah panjang CD dengan DE 3 nisbah 4. CD nisbah DE adalah 3 nisbah 4. Okey, ni 3, ni 4. Okey, 3, 4. Kita tahu dia kata segi 4 sama kan? Segi 4 sama maksudnya semua sama lah ni. 14, ni pun 14 lah. Okey, yang ini 3 bahagian dengan 4 bahagian. 7. X sama dengan 14. X sama dengan 14/7. Satu bahagian 2. Jadi yang ini darab 2. Darab 2. 6. 6 tambah 8 dapatlah 14. Okay, so ni 6, 8. Okay, kita nak cari apa sekarang ni? BF ni. BF. Kalau dia kata yang ni kongruen. So yang ini berapa Nak cari BF ni kita kena guna teorem Pythagoras. Okey, siapa boleh cari? BF. BF tu dia sama tak dengan AD? Ni BF. Sama tak dengan AD? Sama lah. Jadi tak payah pening-pening nak cari BF, kita cari AD dulu sebab kita dah tahu sisi dengan sisi. Okey, boleh type jawapan dia. Cikgu nak check. Jadi kita gunakan maklumat yang segitiga ni lah. A, B, C, D, G ni. Okay, nampak tak yang ni merah ni? Okay. Yang AD ni dia sama sepadan dengan BF kan? Okey, cikgu nak awak cari AD tu berapa? Awak bagi tahu saya jawapan dia. Dia ada poin-poin lah. Berapa? 14/2 tambah 6/2 punca kuasa berapa? Ya, betul. Puyan Liwi mungkin jawab 15.23. Nanti dapat punca kuasa 2, 232. So AD sama dengan 15.32 berapa tu? cm. Okay. cm. So dah selesai. Okay. So kelas kita hari ni sampai sini sahaja.
Okay, cikgu ucapkan terima kasih banyak-banyak ke atas kehadiran kamu yang selalu ikut meet saya ya. So cemerlang semuanya dan saya doakan semoga semuanya berjaya. Terima kasih pelajar. Kejap belum lagi. Jason, tolong Jason. Tolong minta bukti. Saya kena hantar pelaporan dekat PPD setiap kali kita buat kelas kita kena hantar. Tu sebab kena screenshot